Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para pendengar, penonton yang dirahmati Allah di mana jua berada, hari ini hari Ahad 5 Safar 1443 Hijriah bersamaan 12 September 2021 masih, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana masih terus diberi peluang dan juga kesempatan untuk teruskan kelas tadabbur Quran kita. Yang kita pun tak tahu sampai bila kita boleh teruskan. Alhamdulillah sekarang ini masih dalam tempoh PKP, sekolah masih belum dibuka. Jadi lagi kesempatan masih ada, peluang masih ada, kita teruskan dengan
kemampuan yang kita adalah insya-Allah. Dan untuk sambungan kita hari ini masih dalam surah Al-Jin. Jadi hari ini kita nak sambung terus ayat yang ke-13, iaitu antara intisari ayatnya, jin yang saleh terus beriman apabila mereka beritahu mereka mendengar al-huda. Al-huda maknanya Al-Quran. Mereka terus beriman dan tidak takut mereka akan mendapat rugi dan sebagainya sebab mereka yakin dengan kebenaran yang dibawa. Jadi jin ni ada dua golongan, ada jin yang muslim, yang Islam, dan yang kafir ataupun al-qasitun, yang zalim. Dan hari ini juga kita akan sentuh beberapa tipu muslihat jin syaitan dan pintu-pintu masuknya mereka untuk merosakkan manusia. Jadi kita baca dululah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. Dan bahawasanya kami, ketika kami mendengar al-huda, petunjuk, maksud petunjuk di sini Al-Quran. Amanna bih, kami beriman dengannya dengan tidak bertangguh lagi lah. Itu jin yang beriman bila mendengar Quran, yakin, dia tak tangguh-tangguh lagi, terus beriman. Tak perlu nak fikir, tak apalah, kita tunggulah minggu depan ke apa. Apa-apa yang baik perlu disegerakan. Maka sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, dia tidaklah pula merasa yakhaf, merasa takut atau merasa bimbang menanggung bakhsan. Bakhs ini menanggung kerugian. Dan tidak juga akan ditimpa dengan rahaka, sebarang bentuk kesusahan. Dan mereka menyatakan wa annal muslimuna, bahawasanya di antara kami ada yang muslim, ada yang Islam lah, muslim ni Islam, dan ada pula yang qasitun, yang kufur, derhaka. Faman aslama, maka sesiapa yang menurut ajaran Islam dengan beriman taat, faulaika taharraw rasyada, mereka itulah golongan yang bersungguh-sungguh mencari jalan petunjuk. Adapun orang-orang yang qasitun, golongan jin yang qasitun, yang menyeleweng dari jalan yang benar, mereka menjadi bahan bakar neraka Jahannam. Adalah mereka bagi neraka Jahannam menjadi hataba. Hataba ni kayu api, nyalaan neraka. Maknanya jin yang kafir pun masuk neraka juga, sebagaimana orang-orang yang mati dalam kekafiran. Jadi ada jin Islam, jin kafir, manusia juga begitu, ada manusia Islam, manusia yang kafir. Dan sebelumnya kita dah baca dalam ayat 12, jin ada yang saleh, dalam ayat yang ke-11, ada jin yang saleh, ada jin yang taleh, yang fasik, yang tidak soleh, sama juga dengan manusia. Jadi dari segi kehidupan beragama dan watak-watak baik jahat tu sama antara manusia dengan jin. Cuma yang membezakan adalah asal kejadian. Manusia daripada tanah, jin daripada api. Baik, kita nak lihat ayat yang ayat yang ke-13. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Apabila mereka menyatakan mereka
amanna bih, kami beriman dengannya. Maknanya ini suatu iftikhar, kebanggaan. Beriman sesuatu yang baik, bila boleh buat sesuatu yang baik, mereka merasa bangga. Yaftakhiruna bidzalik wa huwa mafkharul lahum wa syarafun rafi'un wa sifatun hasanah. Tu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jin, golongan jin berbangga dengannya. Berbangga bila mereka dapat menyatakan, dapat mengiklankan keimanan mereka. Tak timbul saat mereka rasa takut. Kita pun tak tahulah sesama jin ni ada berlaku peperangan tak antara jin kafir dengan jin Islam. Itu kita tak tahu cerita tu. Tak dikhabarkan. Tapi kalau sesama manusia, bila ada orang yang terima Islam je zaman Nabi SAW, jadi orang-orang kafir Quraisy marah, berlakulah peperangan. Tapi jin bila terima jalan petunjuk dan mereka menyatakan mereka beriman, keimanan itu diisytiharkan dengan rasa bangga. Menjadi suatu kemuliaan yang bagi mereka rafiq, meninggikan kedudukan mereka dan satu sifat yang baik. Petunjuk ni daripada Allah. Kita kena faham, petunjuk al-haq tu daripada Allah. Dan kita kena minta petunjuk. Bila petunjuk tu sampai, kita tak boleh takjil, tangguh-tangguh. Kita kena terima. Itulah sebabnya apabila Allah Ta'ala menegur sikap ahlul kitab yang berfikir banyak kali sama ada mereka nak terima tak nak terima ajaran Nabi SAW, maka katakan kepada mereka, Kul inna hudallahi huwal huda. Kul inna hudallahi huwal huda. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dalam suratul Baqarah. Muka surat 19 ayat 120. Ini tentang Al-Huda. Kita nak bincang tentang Al-Huda. Jadi jin bila dia mendengar petunjuk, Al-Huda ni petunjuk. Dan maksud petunjuk di sini merujuk kepada Al-Quran. Wa anna lamma sami'na al-huda. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani orang dah. Yahudi Nasrani orang yang mengaku mereka berada di atas jalan petunjuk. Maka mereka ni sekali-kali tidak akan redha kepada umat Islam sehinggalah umat Islam mengikut cara hidup mereka, mana mengikut perangai mereka, hatta tattabi'a millatahum. Maka kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah ini agama Islam, itulah petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk daripada Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kita sekali-kali tak boleh sedikit pun terkeluar daripada petunjuk Allah supaya kita tidak terlibat dengan jalan kesesatan. Dan Quran ini memang dah diberitahu inilah petunjuk daripada Allah yang kita perlu berpegang dengannya. Yang disebut dialah habdullahil matin, dialah al-huda, dialah tali Allah yang kukuh dan itulah dia petunjuk. Begitu juga yang dinyatakan dalam surah Ali Imran, Kul innal huda hudallah. Muka surat 59. Muka surat 59 dalam ayat yang ke-73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Kul innal huda. Ayat 73. Dan mereka berkata lagi, mereka ni merujuk kepada ahlul kitab. Kata mereka, jangan kamu percaya melainkan kepada orang yang ikut agama kamu. Jangan kamu percaya kecuali orang yang ikut ajaran Yahudi Nasrani. Maka untuk orang yang beranggapan begitu, kul, katakan kepada mereka, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Lalu mereka berkata, ini sebagai suatu helah. Janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti yang telah diberikan kepada kamu. Atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhanmu. Itu helah golongan ahlul kitab. Tapi kita yang beriman, kita sedar bahawasanya petunjuk itu hanya daripada Allah. Dan itulah yang perlu kita pegang betul-betul. Dan itulah yang perlu kita minta dalam doa kita. Kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini doa yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca. Ayat tu dalam surah Ali Imran, muka surat 50. Masih tentang tajuk Al-Huda, petunjuk. Dalam ayat yang ke-8 surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau
pesongkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Hadaitana, beri petunjuk, beri al-huda, ini al-hidayah. Dan kurniakan untuk kami daripada sisimu dengan rahmat. Petunjuk itu daripada Allah, bukan milik manusia. Kalaulah manusia ni boleh kita beri petunjuk dalam bentuk hidayah taufik, sudah tentu kita nak beri hadiah kepada kawan kita, kepada ahli keluarga kita. Ni apa dia? Ni saya nak hadiahkan kepada awak al-huda. Apa dia al-huda? Petunjuk. Dia bukan semudah itu, sebab ini melibatkan soal jiwa manusia, soal jantung hati manusia, yang apabila itu petunjuk tu dia tak, petunjuk tu dah sampai kepada dia, tapi dia tak nak terima, itu masalah dia lah. Kita tak boleh memaksanya. Apabila Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk memberi petunjuk ni, al-huda, walaupun Nabi dah berdakwah di Mekah begitu lama, dah ramai yang masuk Islam, tetapi bapa saudaranya yang banyak membelanya, banyak menolongnya, Abu Talib, boleh rujuk kisah tu dalam tafsiran satu ayat dalam surah Al-Qasas, dan disebut dalam Sahih Muslim Kitabul Iman, bila turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, ayat 56 surah Al-Qasas, muka surat 392. Muka surat 392. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk, yakni al-huda tu, al-hidayah, kepada sesiapa yang engkau sayangi. Sayalah setara mana petunjuk hidayah taufik itu bukan milikmu. Engkau ya Muhammad tidak berkuasa untuk memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, yakni supaya mereka terima Islam. Maknanya Nabi tak ada kuasa untuk jadikan orang tu terima Islam. Kita kalau kita paksa pun dia tak jadi. Dia kena terima dengan kehendak dia sendiri. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah dialah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sebenarnya petunjuk ni, kalau kita nak bincang bab al-huda, petunjuk, Allah Ta'ala dah bagi petunjuk kepada semua. Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada semua. Itu petunjuk dalam bentuk yang umum lah. Cuma tinggal lagi petunjuk yang dalam bentuk taufik. Itu pilihan manusia. Sebab dah diberi akal untuk manusia fikir, dah diturunkan kitab untuk manusia membacanya, untuk memahaminya. Dah diutuskan Rasul untuk menjelaskan kandungan Alkitab. Tinggal lagi manusia tu pilih. Sama dia nak atau dia tak nak. Dia nak, dia ambil. Kalau dia tak say, dia tolak. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui bil muhtadin, siapa akan mendapat petunjuk. Lalu orang-orang kafir di Mekah berkata, kita lihat ayat berikutnya ni. Wa qalu innattabi'il huda. Ni di sini ada perkataan al-huda. Mereka ini orang-orang kafir Mekah berkata, kalau kami ikut al-huda, petunjuk yang engkau bawa ya Muhammad, nescaya nutakhattaf min ardina, kami juga akan ditangkap, diusir daripada Mekah ini oleh golongan-golongan musuh. Maknanya mereka tak nak ikut Islam sebab takut diancam oleh golongan musyrik yang ketika itu menguasai kuasa politik Mekah. Kul in wa qalu, mereka berkata innattabi'il huda. Mereka tahu jalan tu jalan petunjuk, tapi mereka ada kepentingan peribadi, lebih kepada nak menjaga keselamatan diri sendiri. Nanti macam mana kalau kita ikut engkau ya Muhammad, nanti kami akan diusir, ditangkap. Nutakhattah, mana kami akan dicolek lah. Kalau orang yang berada di perjalanan, maknanya dalam keadaan mereka jadi maknanya mereka bimbang, mereka ditangkap, disakiti jika mereka mengikut jalan petunjuk. Jadi perkara ini tak berlaku dalam kalangan masyarakat jin. Bila mereka mendengar Al-Quran yang mereka yakin ialah petunjuk, mereka terus mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Dan itulah sikap yang sebetulnya untuk kita ambil. Apabila sampai kepada kita petunjuk daripada Allah dan Rasulnya, sama ada bersesuaian dengan kehendak hawa nafsu kita ataupun tidak, maka kita kena nyatakan bahawa kita beriman dengannya. Kita beriman dengannya. Semua ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi yang merupakan petunjuk untuk kita, maka kita kena beriman dengannya dan kita kena beramal dengannya.
selagi kita ada kemampuan untuk beramal dengannya. Dan Nabi SAW telah mengajar kepada kita semuanya. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari ditanya oleh seseorang, dia kata, adakah Nabi kamu mengajar semuanya hatta al-khir'ah? Istilah dalam bahasa Arab, al-khir'ah. Al-khir'ah ni dalam bab kita nak istinja, setakat nak membersihkan kotoran. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari, hatta al-khir'ah. Sehingga kan al-khir'ah, perkara yang kotor pun begitu juga diajar. Sebab petunjuk daripada agama dia komplit. Islam ni dia syumul. Dia bersifat menyeluruh. Al-khir'ah dengan hamzah yang bukan hamzah yang duduk atas alif yang zahir. Al-khir'ah ada alif. Al-khir'ah ni satu perkara yang melibatkan soal membersihkan diri daripada kekotoran. Jadi bila Abu Dzar ditanya, maka dia kata Nabi SAW mengajar kepada kita, kepada kami semua, hatta al-khir'ah, sehingga perkara yang sebegitu. Sebab itu petunjuk. Jadi apa-apa ajaran agama kita kena ikut. Sebagaimana kata jin itulah. Baik, maka dia memberi jaminan berikut, dia kata faman yu'min bi rabbih, sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, dia tidak perlu merasa takut berlakunya bakhsan. Bakhsan ni berlakunya naqsan, kekurangan. Sama dengan ayat dalam surah Taha, ayat 112. Kalau kita rujuk surah Taha ayat 112, di akhir dah tu. Ayat 112, wa man ya'mal minas salihat, muka surat 319. Muka surat 319. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Ini dalam surah Al-Jin, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Kalimahnya lain tapi maknanya sama. Fala yakhafu zulman wala hadma. Maka sesiapa yang melakukan amalan yang soleh dan dia pula beriman, orang beriman yang beramal soleh, maka dia tidak perlu takut bahawa dia akan dianiaya, dizalimi. Maksud zalim di sini dikurangkan pahalanya, ya. Zulman di sini zalim tu maksudnya dia dah buat amal ibadat tapi tak dapat apa-apa balasan di sisi Allah. Ataupun dikurangkan pahalanya. Maka dia tak perlu takut bahawa dia dizalimi sehingga berlakunya hadma, dikurangkan sedikit pahala. Tak berlaku begitu. Itu bagi orang yang beramal soleh. Situasinya sama dengan apa yang jin ceritakan. Sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, keimanan itu tidak merugikan dia sebab dia tidak perlu takut berlakunya bakhsan, menanggung rasa rugi. La yakhafu bakhsan wala rahaqa, dan juga tidaklah rugi dan tidaklah dia menanggung sebarang kesusahan. Maknanya sesiapa yang beriman dia akan mendapat kebaikan daripada imannya. Iman ni tidak payah sebenarnya. Dia hanya melibatkan soal keyakinan. Kalau kita belajar bab iman, faman yu'min, beriman dengan Tuhannya. Beriman ni dia pokok asalnya dalam hati. Ulama-ulama dalam urusan usuluddin akidah menyebut iman itu ialah at-tasdiq bil qalbi. At-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah takrifnya lengkap. Iman itu adalah at-tasdiq bil lisan. Kita membenarkan dengan hati. At-tasdiq bil qalbi, at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Soal hati itu masing-masing dia sendirilah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kemudian wal ikrar bil lisan, dia ikrar dengan lidahnya dan dia melakukan amalan dengan tubuhnya, dengan anggota badannya, bukti atas keimanannya. Jadi kalau seseorang itu mengaku dia beriman tapi tak dibuktikan dengan amalnya, maka tak disekdir sempurna imannya. Sebab itu sesiapa yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimah syahadah ini itu suatu syarat pertama membuktikan dia dah beriman.
dan menjadi kunci yang utamalah penyebab untuk dia dimasukkan dalam syurga. Baik kita ambil satu hadis di sini dalam riwayat Imam Muslim. Kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sesiapa yang berkata asyhadu, aku bersaksi, aku mengaku, aku membuat persaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawasanya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahawasanya Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah, dan bahawasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, wa ibnu amatihi, anak kepada salah seorang hamba Allah, itu Nabi Isa ni anak kepada Maryam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimah yang Allah Ta'ala campakkan kepada Maryam, roh daripada ciptaannya, dan dia yakin bahawasanya syurga itu benar. Dia yakin bahawa syurga itu benar, dan adanya balasan neraka juga benar. Nescaya dia akan masuk ke syurga, ataupun nescaya Allah Ta'ala akan masukkan si hamba itu min ayyi abwabil jannah as-samaniyah sya'a. Hadis daripada Ubadah As-Samit. Banyaklah ya ulama-ulama yang meriwayatkan, di antaranya Imam Muslim, antaranya Al-Bazzar dalam kitab masing-masing lah. Sesiapa yang mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, Nabi Isa itu hamba Allah, kalimahnya, syurga itu benar, neraka itu benar ada, nescaya Allah Ta'ala masukkan si hamba yang bersyahadah ini dalam mana-mana pintu syurganya 8. Ini kunci utama untuk melayakkan seorang hamba tu ke syurga. Kalaulah adalah dosa-dosa lain yang dia lakukan, itu kita dah bincang dah sebelum itu, bergantung kepada masyiatullah, kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk si hamba itu diampunkan, maka dia akan selamatlah. Kalau tidak, dia akan dimasukkan ke neraka dahulu atas kadar dosanya, dan akhirnya dia akan ke syurga juga. Dan dia diberi tawaran yang hebat, bahawasanya dia boleh masuk dalam mana-mana pintu syurga yang 8. Khususnya kita kata kalau hadis ni melibatkan para sahabat yang di awal zaman Mekah. Sebab tu dalam hadis ni Nabi tak sebut solat, Nabi tak sebut puasa, sebab kemungkinan masa Nabi beritahu ni, masa tu solat belum difardukan lagi. Peringkat awal ketika Nabi berdakwah di Mekah. Yang pentingnya adalah meyakini, beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sebabnya timbul bila Nabi melihat ada sahabat yang disiksa, Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum dia mati, dia dapat menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Nabi menyatakan begitu, Nabi tak sebutlah soal solat, puasa, haji, sebab ini peringkat di Mekah ketika ibadat-ibadat itu belum disyariatkan. Tapi yang penting adalah perkara utama dalam akidah, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu perlu betul-betul mantap, biar kemah molek, biar kemah keming lah. Kelantan Terengganu kata kemah keming. Maknanya yakin sungguh-sungguh dengan kalimah tauhid, dan sentiasa menjaga iman dengan amalan-amalan salih. Man kana akhiru kalamihi, sesiapa yang adalah akhir kalimahnya, dakhalal jannah, dia boleh akhiri dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan bermakna kalau orang tu tak dapat mengucap, bukan makna dia tak masuk syurga. Kita pun tahu dalam sejarah Nabi sendiri, Nabi wafat pun kalimah akhir Nabi sebut ialah ila rafiqil a'la. Nabi sebut ila rafiqil a'la. Ni kalimah ni sebagai suatu motivasi kepada sahabat yang ketika itu diseksa oleh orang-orang kafir di Mekah. Jadi Nabi beri pesanan, jangan sebut kalimah kufur, melainkan kamu mesti yakin sungguh-sungguh dengan kalimah tauhid la ilaha illallah
Jika mati dan dapat menyebutnya bagi orang yang diseksa tadilah. Kalau kita faham dia punya jalan cerita kenapa Nabi menyebut begini, maka dijamin mereka itu masuk syurga Allah. Baik, bagaimana kalau orang tu dipaksa untuk kufur? Dalam ayat ini jin beritahu faman yu'min bi rabbih, sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, beriman dengan atas kehendak dia sendiri. Bagaimana pula kalau dia dipaksa kufur? Dia nak beriman tapi dipaksa. Ini pernah berlaku kepada Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang hebat jugalah, disiksa di zaman jahiliah bersama dengan bapanya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Kumpulan Hijaz ada buat sagu lagu nasyid tentang Sumayyah. Sumayyah ni wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah yang pertama dalam Islam. Anak Sumayyah itu Ammar, di antara yang diseksa. Dan dia dipaksa untuk kembali kepada kufur ataupun kembali kepada agama jahiliah. Disebabkan dia tidak tahan dengan siksaan, maka dia terpaksa mengaku. Lalu turunlah ayat. Kita boleh lihat ayat dalam surah An-Nahl, muka surat 279. Ini kita bincang tadi bab hidayah, petunjuk, sekarang ni bab iman pula. Sebab dia ada kaitan dengan cerita jin tadi. Jin pun terima hidayah, mereka juga beriman. Ayat 279, muka surat 279. Ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman. Maksudnya orang yang menjadi murtad lah. Wal'iyazubillah, kita berlindung dengan Allah. Sesiapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman. Illa, kecuali, ada pengecualian. Kecuali sesiapa yang dipaksa. Bukan kehendak dia. Ayat ni ada kaitan dengan kisah Ammar bin Yasir. Dipaksa untuk kufur. Padahal wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih tenang dengan keimanan. Maknanya dia masih redha, setuju, suka untuk terus menjadi orang beriman. Tetapi di luarnya dia terpaksa mengaku dia kembali kepada agama jahiliah. Walakin, tetapi yang tak bolehnya adalah man syaraha bil kufri sadran. Sesiapa yang dengan terbuka hatinya menerima kekufuran, bukan dipaksa. Yang tak bolehnya sesiapa yang kafir dengan pilihan dia sendiri, dengan senang hati, bukan dipaksa. Maka orang yang sebegini fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim, mereka mendapat kemurkaan daripada Allah dan azab yang sangat besar. Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka murtad setelah beriman? Bukan dipaksa, kerana dzalika bi annahum mustahabbul hayatud dan dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Baik, persoalannya kita lihat, adakah dalam kalangan masyarakat jin berlaku gejala murtad? Sebagaimana disebut dalam ayat ni, ayat 106, 107, sebab ayat ni berbicara tentang alam manusia. Itu wallah alam, kita tak tahu waktu tu. Semalam kita dah bincang, adakah jin masuk Islam ataupun tidak? Berdasarkan pendapat yang lebih kuat adalah hadis Abdullah bin Mas'ud kemarin, itu hadis dalam Sahih Muslim. Kita dah bincang kemarin pendapat seperti yang disebut oleh Ibn Hibban, juga An-Nawawi, dia menukilkan pendapat daripada Al-Khattabi dan lain, bahawa jin juga aslama, masuk Islam. Tapi soalnya bila jin dah Islam, adakah kemungkinan jin yang dah Islam tu kembali menjadi kafir? Tu kita kena semak balik. Saya setakat ni tak jumpa lagi dalilnya. Adakah berlaku? Yalah, kalau mustahil, kalau berlaku dalam kalangan manusia murtad, maka tidak mustahil boleh juga berlaku dalam kalangan jin. Cuma penceritaan dalam ayat ni nak beritahu jin juga beriman. Maka yang beriman tu dia beri motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Sesiapa yang beriman dengan Tuhannya, maka janganlah dia merasa takut bahawa dia mendapat kekurangan, kerugian, mendapat kerugian ataupun mendapat kesusahan. Maknanya beriman ni tidak merugikan apa-apa pun. Sama dengan apa yang kita baca dalam surah Nuh hari itu, bila Nabi Nuh beritahu kaum dia, jika kamu beriman, nescaya Allah Ta'ala berikan kepada kamu hujan yang turun mencurah-curah, diampunkan dosa kamu, diberikan kepada kamu kebun rezeki yang banyak, dapat anak, dapat harta. Mana keimanan itu sesuatu yang memberikan kebaikan dan tidaklah memberikan apa-apa baksan, kerugian ataupun kesusahan.
Jadi yang ruginya orang tu sendirilah. Kalau dia memilih tidak beriman, dia rugi. Baik. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Mereka beritahu wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dia kata ada di antara kami dengan datanya Quran, ada di antara kami golongan yang Islam, Muslim, dan ada juga yang qasitun. Qasitun merujuk kepada golongan yang derhaka. Bahasa Arab ni sangat unik. Kalau kita baca al-muqsitun, orang yang adil. Al-qasitun lain pula. Itu orang yang derhaka, yang menyeleweng daripada jalan yang benar. Jadi ada dua golongan. Satu golongan jin yang Muslim, ada jin yang kafir. Atas pilihan mereka sendiri. Jika mereka memilih jalan petunjuk yang dibuat oleh para Rasul, maka mereka selamat. Itu kita dah bincang dalam ayat surah Al-Ahqaf itu. Bila jin mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi, pada satu hari Nabi salat subuh dekat dengan Nakhlah, kawasan dekat dengan Suq Uqadh. Kita dah baca itu dalam surah Al-Ahqaf, di awal ketika perbincangan tentang awal surah Al-Jin gitu. Maka dia pun pulang. Jin pulang balik kepada masyarakat dia dan dia memberi inzar dengan membuat pengakuan. Katanya, wahai kaumku, wahai semua jin. Ramailah jinnya. Sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan selepas zaman Nabi Musa, ini Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mana jin juga turut berdakwah. Jadi soal selepas itu ada mungkin jin yang jadi kafir apa tu, itu kita tak tahu, itu urusan dia. Tapi di sini dalam ayat yang kita sedang bincangkan ini tu, ayat yang ke-14 ni, jin nak beritahu ada golongan yang Islam, ada golongan yang kafir. Jadi yang kafir dia tidak akan selamat. Yang Islam, dia tahu, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Adapun orang yang aslama, yang Islam, yang Islam, mereka itulah orang yang taharraw. Taharraw ni mencari. Kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa kalimah taharraw dalam bab mencari malam Al-Qadar. Nabi sebut malam Al-Qadar ni berlaku 10 malam terakhir, khususnya malam yang ganjil. Maka Nabi kata fataharraw, carilah ia. Carilah ia pada fil witri, pada malam yang ganjil. Tapi kita bukan nak bincang bab soal Lailatul Qadar, tu cerita lain. Tapi ada kaitan dengan kalimah taharraw, cari. Orang yang Islam ni orang yang taharraw. Mereka itulah yang mencari jalan petunjuk. Apabila jin beritahu taharraw, bersungguh-sungguh mencari, baik, apa yang kita faham di sini? Ini kita nak tadabbur. Kalau kita lihat dalam tafsir, perbincangannya lebih panjang, lebar lagi lah. Kenapa di sini Allah Ta'ala beritahu jin menceritakan sesiapa di antara mereka yang Islam, mereka itulah taharraw. Taharraw yang ini mereka itulah orang yang bersungguh-sungguh mencari. Bersungguh-sungguh mencari. Sekali lagi saya ulang, bersungguh-sungguh mencari. Maknanya jalan petunjuk yang menyebabkan jin itu jadi Islam atas inisiatif, kesungguhan dan usaha ikhtiar mereka sendiri. Kalau mereka tak pergi dengar Quran yang Nabi baca, mereka tak pergi dengar, macam kita lah. Kalau kita tak bersungguh-sungguh nak dapatkan petunjuk hidayah melalui ilmu, orang kata banyak sekarang ni majlis-majlis ilmu boleh tengok secara live dalam YouTube, dalam FB. Ada kawan kita, dia buat tak reti, buat dek je. Bagi dia tak perlu dia cari semua tu. Kalau setara jin pun, dia kata orang Islam tu, faman aslama, yang dah Islam tu sebenarnya dia telah taharraw, bersungguh-sungguh mencari. Kalau setara jin pun mengaku nak jalan petunjuk, kena bersungguh-sungguh mencari, apatah lagi kita manusia, sama je lah. Kita nak petunjuk tapi kita duk senang, duk relax dalam rumah. Tak buat apa-apa lah, maksudnya kalau duduk dalam rumah kita buka mana-mana channel yang kita dapat ilmu, dapat pengetahuan daripadanya. Sekarang banyak, kita boleh tengok kuliah-kuliah yang ilmiah dalam YouTube, live dalam Google Meet, sebagainya. Banyak platform yang menyediakan majlis ilmu. Kita pun ikut. Bukan ikut macam mana pun, dengar je. Spojing tadi, bila dia kata, apa hari ni kita tak boleh naik atas langit? Rupanya Nabi sedang solat subuh, mereka pun dengar. Wa isarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran. Mereka pun dengar. Dengar, mereka fikir. Sebab jin pun boleh berfikir juga. Akhirnya atas kefahaman mereka, mereka kata ini adalah sesuatu yang benar, maka mereka pun ikut
setelah adanya usaha untuk taharrau, mencari. Jadi yang kita boleh faham bila kita tadabbur kalimah taharrau, orang Islam yang sebenar adalah orang yang mencari petunjuk. Itulah bezanya antara taharrau ialah tahqiq ataupun tarsudu akhbar. Kita buat kepastian ataupun kita tarsudu ni kita menyiasat, membelik-belik sesuatu perkhabaran. Bila kita yakin ianya betul, maka kita pun ikut. Itu cari. Kalau seseorang tu Islam dengan kita panggil orang Melayu ni ramai Islam baka. Islam baka ni makna Islam keturunan. Dan mak ayah dia, tok yang dia, moyang dia Islam, dia pun Islam. Bukan Islam atas usaha dia. Ini menyebabkan pegangan agama kadang-kadang orang yang tak belajar, yang tak ada kekuatan dari sudut ilmu, menyebabkan mereka tak boleh bajai iman mereka, itu longgar. Pegangan agama longgar. Sebab bukan atas inisiatif sendiri. Berbeza dengan sahabat, mereka dapat petunjuk kerana mereka nak ikut. Kita melihat contohnya Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Salman Al-Farisi datang daripada negara Parsi. Bila dia mendengar munculnya seorang Nabi akhir zaman di kota Mekah, dia sanggup daripada negara Parsi datang ke Mekah untuk ikut dakwah Nabi sebab nak cari kebenaran. Dan dia pernah tahu akan muncul Nabi akhir zaman. Dia tahu daripada kitab terdahulu. Kitab Taurat dan Injil dah beritahu. Begitu juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib seorang sahabat Nabi yang datang daripada asalnya daripada negara Rom, berhijrah ke Mekah. Kemudian bila berlaku peristiwa hijrah ke Madinah, berhijrah pula ke Madinah. Mereka sanggup tinggalkan tanah air sebab nak cari jalan petunjuk yang Nabi bawa. Kita tidaklah susah setara tu nak cari. Cuma setakat orang beritahu. Adalah program ilmiah yang pengisian ilmu kita untuk kita tambahkan kefahaman tentang Quran. Tak perlu cari apa-apa pun, mudah je. Tapi sebab kita dah memang tak berminat untuk mendapatkan rasyada al-huda tadi, jalan petunjuk, maka kita melepaskan peluang yang sepatutnya kita ambil. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, petunjuk ni kita kena cari. Allah Ta'ala boleh dia nak bagi dengan mudah. Tetapi Allah Ta'ala nak uji kita siapa di antara kita yang berusaha untuk mencarinya dan sesiapa yang tidak mahu berusaha untuk mencarinya setelah diberikan kepada kita akal yang kita boleh berfikir dengannya, setelah diberi kepada kita mata yang kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, tapi kita tak buat apa-apa untuk membolehkan petunjuk itu sampai kepada kita. Baik. Wa ammal qasitun, kita sambung berikutnya. Adapun orang-orang yang menyeleweng, mereka itu menjadi bahan bakar neraka Jahannam. Wa ammal qasitun, orang-orang yang menyeleweng, ini berbeza dengan Muslim. Muslim dalam ayat ini tak disebutlah Muslim itu masuk syurga sebab dah diketahui. Bila mereka mendapat jalan petunjuk, jalan yang benar, mereka syurga. Tapi tak disebut dalam ayat 14 kesudahannya. Tapi terus disebut Al-Qasitun. Al-Qasitun ni golongan yang kedua. Kita lihat dalam ayat 14 tu dia ada dua golongan. Al-Muslimun, yang kedua Al-Qasitun. Apakah balasan di akhirat untuk al-muslimun? Dalam ayat ni tak disebut. Balasan untuk jin, bukan orang. Untuk jin yang muslim tak disebut. Tapi terus disebut balasan bagi al-qasitun. Kenapa begitu? Sebab sudah diketahui mana-mana yang muslim di kalangan manusia dan jin, mereka akan masuk syurga. Mereka akan masuk syurga jugalah. Tapi ini sebagai ancaman lah. Sebab sebenarnya kita pun tak tahulah berapa ramai yang Islam, berapa ramai yang kafir dari kalangan masyarakat jin, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu kalau manusia satu dunia sekarang ni, mungkin masing-masing kita boleh fikirlah. Orang Islam ke orang bukan Islam lebih ramai. Satu dunia sekarang ni, penduduk dunia, manusia ada di dunia, yang kafir lebih ramai. Orang Islam berapa ramai yang ada di dunia berbanding yang bukan Islam. Maka syarat untuk seorang itu masuk syurga mestilah Muslim. Begitu juga dengan jin. Ini disebut dalam surah Az-Zukhruf. Muka surat 494. Muka surat 494. Dalam ayat 68-69.
Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, tidaklah kamu perlu merasa takut pada hari ini, hari kiamat nantilah. Allah Ta'ala bagi jaminan tak perlu rasa takut dan kamu tak perlu berduka cita. Siapakah mereka itu? Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Itu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka ni adalah muslimin, orang-orang Islam yang patuh. Orang yang beriman dengan ayat Allah dan mereka ni muslim, itulah orang yang ada syarat melayakkan mereka masuk syurga, lalu dikatakan kepada mereka udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam syurga, kamu bersama dengan pasangan-pasangan kamu, isteri-isteri kamu dalam keadaan tuhbarun, penuh rasa gembira. Kita tengok ayat 69 tu. Allazina amanu, yang beriman dengan ayat-ayat kami dalam keadaan mereka itu muslimin. Dia ada dua syarat di situ. Muslim, setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lepas tu mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Begitu dengan jin, sama juga. Kalau tak ada sifat ni, maka mereka dianggap kufur lah. Ataupun al-qasitun, disebut dalam surah jin ayat 15, wa ammal qasitun, orang-orang yang menyeleweng, mana tak ikut jalan yang benar, tak ikut agama yang benar, akhirnya mereka menjadi bahan bakar neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat sedikit tentang apa dia? Ni gangguan-gangguan jin pula. Kita sama balik gangguan jin. Antara yang berlaku ni saya petik dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Bagaimana manusia nak jaga diri pada gangguan jin dan syaitan. Ayat yang kita bincang ini tentang jin yang beriman. Dia kata kami beriman dengan petunjuk. Sesiapa yang beriman, dia tak akan rugi, dia tak menanggung apa-apa masalah. Orang yang Islam, mereka itulah orang yang menjadi jalan petunjuk. Adapun jin yang kafir, syaitan, banyaklah gangguan dia yang mereka kenakan kepada manusia. Baik, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali menyebut dalam kitab dia ni Wiqayatul Insan, dia kata indama yadkhulul jinni fi banalil insani, ketika jin masuk dalam badan manusia, macam mana dia masuk yang kita pun tak tahulah. Tapi bila dia dapat masuk, ke mana dia pergi? Ni timbul persoalan. Jin duduk mana? Duduk dalam perut ke? Di kaki ke? Di tangan ke? Di mana? Pernah kita lihat orang yang dirasuk. Tempat-tempat orang bomoh, orang jenis masuk hatu, histeria sebagainya. Dia punya cakap pun dah keluar bahasa Cina, bahasa Siam. Dia tak pernah reti bahasa Siam. Tiba-tiba hari tu, pangka praka pai papai keluar bahasa Thailand pula. Tu Thailand. Am takrai pakahai. Kenapa pula kecek sia kita kata. Rupanya jin daripada Thailand tu mari masuk rasuk dia. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kita ni Kelantan ni dekat dengan Thailand, tapi kalau orang duduk atas panjang ramailah bahasa Thailand. Saya kebetulan masa Madinah, saya sebilik dengan kawan daripada Bangkok. Bangkok. Dia tak erti bahasa Malaysia, kita pun tak erti bahasa Thailand. So, kalau nak bercakap, guna-guna bahasa Arab. Tapi bolehlah sikit-sikit. Ertilah sabai dikap, amtakrai, kim kai, kim kau. Ingat lagi itulah. Sebab kita tak belajar betul-betul. Tidak pandai jugalah bahasa Siam ni. Baik, katanya, bila jin masuk dalam tubuh manusia, yatawajjahu mubasharatan ilal mukh, dia akan terus menuju kepada bahagian otak. Bahagian otak. Wa an tariqil mukh yastati' an yu'athir ala ayyi 'udwin min a'dha'il insan. Bila dia masuk dalam otak, dia boleh memberi pengaruh kesan kepada mana-mana anggota badan manusia. Sebab otak ni menjadi markas, menjadi pusat bagi kawalan badan kita. Ni saya pun tak tahulah, setakat yang kita dengar orang yang diserang angin ahmar, penyakit stroke, apabila bahagian otak dia tu dah tak dapat dimasuki oleh oleh oksigen, dah tak berfungsi, maka memberi kesan kepada bahagian badan. Kalau bahagian diserang tu otak sebelah kiri, maka badan kanan, anggota badan sebelah kanan tu tak berfungsi. Jadi orang kata mati sebelah tubuh.
Itu dari segi ilmu perubatan, kajian ilmu perubatan. Tapi ilmu perubatan tak dapat kesan kewujudan jin kalau betul lah ada jin di situ. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, waqad asbatat al-buhus at-tibbiyah. Dia kata kajian-kajian perubatan telah membuat suatu kepastian bahawasanya pesakit-pesakit seperti orang yang sakit as-sur'i, ini pesakit sawan, penyakit sawan. Macam mana sawan? Sawan nyetok orang, jadi kacik gigi. Dia ada zab-zabah, ada getah, tubuh dia getah. Getah ni kalau orang ada penyakit saraf yang saya tahu macam Parkinson tangan dia getah, dia tak boleh nak stabilkan. Dia pergi gelah pun kena getah. Kajian betul lah, kalau kajian perubatan dia ada saraf, ada gangguan dengan masalah saraf ataupun orak saraf dalam badan dia. Kemudian dikatakan mustaqirrah, jin itu menetap dalam otaknya. Ni makhluk halus kita pun tak nampak. Benda yang tak boleh dikesan dengan peralatan moden. Pernah seseorang di antara mereka yang bila dirasuk, dia berita, dia bila orang yang nak merawat dia tu pegang dia punya zirak lengan dia, dipegang oleh salah minasyawat, 3 orang anak muda yang al-aqwiya yang kuatlah pegang. Falam yastati, tak mampu, gagah dia lagi sebab ada jin dalam badan dia. Jin dah masuk dan dia dah dirasuk. Jadi dia kawal kita punya center badan kita, iaitu otak kita. Bila otak, habislah. Sebab tu kita kena ada amalan-amalan untuk kita kawal supaya benda ni tak berlaku lah. Antara yang disenaraikan, nanti kita bincang semula dah, dia punya madakhil tu kita bincang semula, pintu-pintu dia masuk tu macam mana. Satu fakta yang menarik di sini, apabila jin boleh mengganggu manusia melalui mimpinya. Ni saya pun rasa takut juga nak baca ni, sebab mungkin saya sendiri pun pernah mengalaminya. Gangguan-gangguan dalam tidur, ada sesuatu yang mengganggu kita. Bila kita sedar, kita berlawa tu, kita menepik apa, ada benda lain punya. Baik, antaranya ialah jin mengganggu manusia sehingga la yastati'ul insan an yanam illa ba'da muddah tawilah. Manusia tak mampu untuk tidur kecuali setelah lama duduk berguling, orang kata atas katil, paling kat tu kelipah orang kata. Pejam mata, tutup mata. Tak jenera juga, tak lelap juga. Ataupun berlakunya al-qalaq, kasratul istiqaz bil-lail, banyak terjaga waktu malam, tidur sekejap sedar, tidur sekejap sedar. Itu pun gangguan jin juga. Ini bukan saya kata, ni petik daripada kitab ni lah yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kemudian ataupun berlaku juga, dia kata suatu keadaan di mana an yaral insan fi manamihi syai'an yudayiquhu wa huwa yurid an yastaghitha fala yastati'u. Seseorang manusia melihat dalam mimpinya sesuatu yang mahu menghimpitnya. Tekan dia, nyik dia, kalau kata ada benda berat namanya, tekan dia, nyik dia, ataupun nak tindih dia, dan dia cuba untuk minta tolong tapi tak mampu, tak ada siapa dapat boleh tolong. Kadang-kadang sama perekat kita rasa lemah, kita menepik, kita lari, dalam keadaan terkejut, tiba-tiba kita pun tersedar pada tidur. Itu gangguan jin. Berlakunya al-ahlam al-mufazzah, mimpi-mimpi yang mengejutkan, mimpi yang menyebabkan kita rasa takut, terkejut kita, melihat sesuatu yang menakutkan kita. Kemudian yang kelima, ru'yatul hayawanat fil manam, melihat haiwan-haiwan tertentu dalam mimpi. Dalam mimpi tu tengok apa dia kata, kalqit, ular, kucing, wal kalbi, anjing, unta, wasu'ban, ular, wal asad, singa, wasa'lab, serigala, wal fa'ru, tikus. Mimpi tengok tikus, ular, serigala, singa, anjing, kucing, itu di antara mainan jin. Dia boleh masuk dalam mimpi kita. Kemudian tiba-tiba ketawa dan menangis atau menjerit dalam mimpi. Tidur-tidur, tiba-tiba menepik derah. Terkejut habis orang lain. Satu rumah terkejut. Berlakunya as-sarah, jeritan yang kuat.
Kemudian apa dia lagi? Ini kemamau, Kelantan kata kemamau, mengigau. Kemamau tak tutup asa. Sampai orang tu yang bila dia bangun, dia tidur, ayyakuma wa yamshi wa huwa naim duna an yash'ur. Dalam keadaan tidur tu tiba-tiba dia bangun. Bangun berdiri, wa yamshi berjalan. Berjalan dalam keadaan matanya pejam. Wa huwa naim duna an yash'ur, tanpa dia sedar. Ini juga gangguan jin. Lebih bahaya lagi, dalam keadaan pejam mata tu, ambil nak kunci, buka pintu, start kereta, dia tidur. Bukan dia, tapi benda lain. Yang kalau rumah dekat dengan pinggir hutan lagi bahaya. Cari-cari tak jumpa, tahu-tahu cari-cari nu. Duduk tepi hutan, dalam hutan. Hilang waktu malam, jumpa. Tu dibawa oleh jin. Ni gangguan ni boleh berlaku. Bangun, berjalan, dalam keadaan tidur tanpa sedar. Ataupun dia melihat ayyara fi manamihi, melihat dalam mimpinya ka'annahu sayasqutu fi makanin 'alin. Dia melihat dalam mimpinya seakan-akan dia akan jatuh dari tempat yang tinggi. Tak tahulah, mimpi-mimpi tengok di atas bangun ni 10 tingkat. Duduk tepi, macam ada orang nak tolak. Dia pun rasa serianya, berasa gayaknya sebab tinggi ni. Itu juga gangguan jin, berdasarkan ini pengalaman orang yang banyak merawat pesakit-pesakit beginilah. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kalau para jemaah cari dalam YouTube, ini banyak orang yang memang hebat. Ni seorang ulama di Mesir, Wahid Abdul Salam Bali, dah banyak buku-buku dia telah diterjemah. Ataupun dalam mimpinya dia melihat diri dia duduk mana? Duduk fil makbarah, duduk di kubur. Mimpi duduk cokoh keliling, dia duduk di tanah perkuburan. Ataupun di mazbalah, tempat pembuangan sampah, ataupun tariq muwahish, ataupun jalan yang sunyi. Tiba-tiba dia tengok dalam mimpi dia duduk di jalan yang sunyi, tak ada siapa-siapa, orang tak ada, dia pun rasa takut. Ataupun tengok tiba-tiba dia berada dekat dengan tanah perkuburan. Itu di antara gangguan jin yang biasa berlaku dalam kehidupan kita lah. Sebab tu, sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni, sebaiknya sebelum kita tidur, kita berwuduklah, itu paling baik. Dan ada zikir-zikir, bacaan-bacaan yang perlu kita baca supaya gangguan makhluk halus seperti jin ni dapat dielakkan, dapat diendarkan, dapat dihindarkan. Ataupun orang bermimpi tu dia melihat manusia dengan sifat yang gharibah, yang pelik. Kadang-kadang kita mimpi, kita tengok, ini biasa berlaku pada saya sendiri pun. Kita pergi satu tempat, kita kata kita kenal tempat ni, tapi apa pula tiba-tiba rumah kita ada situ. Tempat tu bukan tempat di kawasan kita, rumah kita di Kota Baru. Kita pergi satu tempat, kita kata macam tempat ni, rasa pernah mari sini, mungkin di Kuala Lumpur, tapi tiba-tiba rumah kita ada situ. Ataupun kita tengok rumah kita, bila naik, tengok orang lain je penghuni rumah kita. Kita pula jadi tetamu, tapi rumah tu rumah kita. Letih pula nak takwil mimpi. Tapi mimpi ni tak boleh takwil sembarangan, ya, bahaya. Jadi dia melihat manusia-manusia dengan sifat yang gharibah, yang pelik. Ada manusia yang dilihat tulan mufritan, tinggi sangat, panjang. Kalau kita kata tinggi layu, kena lenggak tak, tingginya dia. Ataupun qasran mufritan, ataupun yang sangat pendek, kecilnya orang, macam orang kerdil. Ataupun dia melihat unasan sudan, manusia masa yang sangat hitam. Ini banyak dalam mimpi ni, banyak benda pelik. Kita melihat sesuatu yang pelik, itu adalah jelmaan jin untuk mengganggu tidur kita. Dia boleh mari dalam mimpi, boleh masuk dalam mimpi kita, hingga kita melihat sesuatu yang kita rasa tak selesa dan takut sebab pelik. Orang yang terlalu tinggi, muka yang huduh, kulit yang hitam, terlalu pendek, seperti makhluk nak kata makhluk asing ke apa, tak tahulah, tapi yang kita tak pernah lihat. Baik, itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Sebenarnya banyak lagi. Semalam saya ada nak sebut satu hadis tentang apa dia hadis ni, tentang jin. Di akhir zaman ni, hadis mauquf daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata inna fil bahri syayatin masjunah, di laut. Ni ada kaitan dengan laut, sebab kita pun dah bincang sebelum ni, dalam hadis yang sebelumnya tentang apa dia, syaitan iblis ni meletakkan dia punya singgah sana dia di laut.
Sesungguhnya dalam laut ada syaitan-syaitan yang sudah masjunah di penjara. Inna fil bahri syayatin masjunah. Sesungguhnya dalam laut ada syaitan-syaitan yang sudah dipenjarakan. Di penjara awthaqaha Sulaiman, yang telah diikat kuat oleh Nabi Sulaiman. Maksud Sulaiman ni Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman lagi diikat. Inna fil bahri syayatin, tertinggal kalimah syayatin. Syayatin masjunah. Hadis ni riwayat Imam Muslim dalam muqaddimah dia. Dalam bab larangan daripada meriwayatkan daripada perawi-perawi yang lemah dan berhati-hati dalam membawanya. Sebab dalam bab hadis kita tak boleh semena-mena nak meriwayatkan kecuali dipastikan kesahihannya. Salah satunya adalah jin-jin yang muncul sebagai manusia dan dia membawa apa dia, perkhabaran ataupun cerita-cerita palsu tentang agama. Dia juga banyak tengok dalam hadis ni. Hadis ni bukan hadis marfu', merujuk kepada kata-kata seorang sahabat ni, panggil hadis mauquf. Dalam istilah ilmu hadis dipanggil hadis mauquf. Siapa yang beritahu? Abdullah bin Amru bin Al-As. Mungkin dia ada perkhabaran dia didengar daripada Nabi yang beritahu inna fil bahri syayatin, di laut ada syaitan-syaitan yang masjunah, yang dipenjarakan. Rupanya di penjara, dalam laut pun ada penjara juga, penjara untuk syaitan. Jangan pula kita tanya, syaitan dalam laut tak lemas ke dia? Itu alam lain, bukan alam manusia. Dia telah diikat oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yushiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Hampir-hampirlah, tak lama lagi dia akan keluar daripada tempat kurungan dia, lalu dia membacakan kepada manusia Quran. Dia ada penjelasan maksud berhubung dengan orang-orang yang kita lihat baik, juruh, tapi dia sebenarnya tidak menyampaikan ilmu yang sebenarnya, tidak ikut disiplin ilmu yang betul. Ini kena beringat ni, ramai sekarang ni, ramai orang-orang yang cuba bercakap bab agama tapi tak ikut disiplin ilmu. Jadi ini bahaya. Kita tengok baik dia baca Quran, dia baca hadis, tapi kita bimbang ayat yang dia baca tu, mafhum dia, tafsiran dia, kefahaman dia tu tidak tepat lagi. Ataupun dia membacakan satu-satu hadis tapi tidak kena dengan konteks yang sebenar dalam tajuk hadis tu. Jadi dibandingkan akan keluar di akhir zaman nanti, hampir-hampir akan keluar syaitan-syaitan yang telah dipenjarakan, yang telah diikat. Tak pastilah hadis mauquf ni ada syarah ataupun tidak. Oh, ada syarah dia. Cuba kita lihat sedikit sebelum kita berhenti. Oh, dah 7.38 dah kita ni. Ini sebahagian perkongsian terakhir. Ada yang mengatakan ini jin yang kafir lah. Jin yang dah hidup zaman Nabi Sulaiman. Mereka itu mendustakan Allah dan Nabi-Nabinya. Dan itulah yang dilakukan terhadap setiap yang kullu kadzab affakin. Setiap pendusta lagi banyak berbohong. Iaitu mereka diikat, mereka dikurung. Dalam asar ini merujuk kepada satu riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata di laut ada syaitan-syaitan yang telah dipenjarakan. Syaitan itu telah diikat oleh Nabi Sulaiman. Rabataha wa qayyadaha Sulaiman. Kerana Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman minal mulk, kekuasaan. Dan dijadikan ia berada fil bahri, laut, kerana jauh daripada manusia. Kecuali orang-orang duduk di pulau tu lain cerita lah. Tapi tak ramai lah. Majoriti manusia bukan tinggal di pulau, tapi di kawasan daratan. Yushiku an takhruja, hampir-hampirlah dia akan keluar. Maksudnya, ai qadik tarabaz zaman, telah dekatlah zaman di mana akan terlucut ikatan tali tu. Ini yang kita rasa cemas. Yang mana tanfakku fihi, terlucut, tercabut, min hibaliha wa ribatiha, tali dan ikatan tadi. Jadi bila terlucut, syaitan ni dia akan fatan taliku, dia pun boleh keluar, berangkat, lari daripada tempat dia. Dan kita pun tahu jin ni dia boleh bertukar rupa, dia boleh yatasyakkal, dia mari dengan rupa manusia contohnya. Lalu dia membacakan taqra'u kalaman, dia membacakan suatu perkataan yang sedap didengar. Lalu ada yang menyangka, yang jahil menyangka itu adalah Quran daripada kitab Allah. Wa huwa laysa kadzalik, padahal yang dibacakan oleh syaitan yang datang dengan rupa manusia tu, sebenarnya yang dibacakan bukan Quran.
walakinnahu kadzib, tetapi dia berdusta. Wakilan, dan dikatakan makna hadis ni adalah ataupun asar ni, syaitan-syaitan akan datang dengan membawa Quran juga, tetapi tidak diterima daripada mereka. Sebab dia bawa dengan cara yang salah, sebagaimana tidak diterima apa yang dibawa oleh golongan Qaramitah ni, satu firqah daripada Syiah ya, Qaramitah ni, ataupun Musailamah. Musailamah merujuk kepada Musailamah Al-Kadzab di zaman Khalifah Abu Bakar. Musailamah telah berjaya dibunuh dalam peperangan Yamamah. Tapi ramai sahabat-sahabat yang mati syahid dalam peperangan Yamamah ni. Musailamah ni yang mengaku jadi nabi. Mengaku jadi nabi. Ini satu pendapat lah. Qila dikatakan. Qila dikatakan juga, maksud Quran di sini, ma ta'ti bihi wa tajma'uhu min asya' tazkurha. Benda-benda hak dia bawa, bacaan-bacaan dia bawa, lalu dia kumpulkan daripada banyak perkara yang lain. Jadi bukan, ada pendapat lain kata Quran di sini bukan merujuk pada Quran hak kita baca, hak kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran ini merujuk kepada bahan-bahan bacaan yang mereka kumpulkan. Kerana asal perkataan Quran maksudnya al-jam'u, kumpul. Mengumpulkan apa-apa yang dibaca. Qara' ayat Quran maknanya baca. Iaitu dinamakan begitu kerana apa yang manusia kumpulkan daripada minal qasasi wal amri wan nahyi wal wa'di wal wa'idi. Apa dia kumpulkan daripada cerita-cerita, perintah-perintah, larangan-larangan, janji yang baik, janji yang buruk. Adapun Quran yang asal tu Allah Ta'ala dah jamin dia akan jaga, pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mana asar ini memberi suatu peringatan. Tengok peringatan berikutnya. Asar ini memberi suatu tahzir, peringatan tegas kepada kita akan kemunculan golongan kadzabin, dajjalin, golongan pendusta-pendusta, golongan dajjal-dajjal yang muncul di akhir zaman. Lalu mereka mendustakan Allah dan Rasulnya atas nama agama. Ni yang kita bimbang ni, timbul istilah penunggang-penunggang agama ni. Orang yang bercakap agama tapi bukan nak menyampaikan agama, mereka ada agenda peribadi. Mereka ada kepentingan peribadi. Kepentingan diri sendiri atau kepentingan perniagaan, lalu digunakan agama untuk melariskan kempen-kempen mereka. Ini bahaya. Dajjalin, kadzabin. Dan boleh jadi perkara ni akan merebaklah di akhir zaman. Sayantashiru fi akhir zaman wa annal jahla sayantashiru li darajati anna an-nas la ta'riful Quran al-haq. Mereka ni, perkara ni akan merebak, tersebar di akhir zaman, kerana bila kejahilan itu merebak, akan ada satu golongan manusia yang kedudukan dia tak tahu apa-apa Quran yang sebenarnya. Jadi apabila syaitan-syaitan membacakan kepada mereka sebarang kalam, lalu mereka yang jahil ini menyangka itulah Quran. Sebenarnya bukan Quran, dan yang membacakannya sebenarnya adalah syaitan. Dan apa yang disebut oleh Abdullah bin Amr ni sama dengan apa yang telah diperingatkan oleh Nabi, bahawasanya di akhir zaman nanti ilmu dan juga Quran ni yuqbadu wa yurfa'u fi akhir zaman. Ilmu atau Quran ni akan kembali diangkat ataupun dipegang. Maknanya orang yang jahil semakin ramai, orang yang alim semakin kurang, dan semakin ramai orang-orang berilmu yang mati. Maka di situlah petanda bahawa dunia ini sudah telah hampir dengan kiamat. Wallahu a'lam. Kita buka untuk persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya kembali lagi, tak sempat Apa ni berkenaan dengan kematian Nabi Sulaiman kan? Tongkat tu dimakan oleh anak-anak kan? Nak tahu anak-anak tu makan tongkat Nabi Sulaiman tu sebelum beliau meninggal ke, ataupun setelah beliau meninggal, ataupun anak-anak tu dah tahu Nabi Sulaiman dah meninggal, dan anak-anak nak bagi tahu bahawasanya dia makan tongkat tu, nak bagi tahu kepada makhluk lain bahawasanya Nabi Sulaiman tu dah meninggal, atau macam mana Ustaz? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Dia anak-anak itu makan tu selepas dia dah meninggal. Kita tengok balik ayat tu ya. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Apabila kami telah tentukan kepada Sulaiman tempoh kematiannya, dalam surah Sabah ni,
falamma qadaina alaihi al-maut, apabila kami telah tentukan kepada Sulaiman akan kematiannya. Muka surat 429 ya. 429. Apabila kami telah tentukan kepada Sulaiman kematiannya, tidaklah yang menunjukkan kepada kematiannya kecuali dabbatul ard, adanya anai-anai yang memakan tongkatnya. Dia dah mati dah, dia dah meninggal dia. Tapi sifat anai-anai ni dia mana-mana tiang kayu, sebab tongkat tu daripada kayu. Dan bila tiang kayu tu tak bergerak, duduk situ ya. Yalah tak bergerak lah, sebab Nabi Sulaiman dah meninggal, tak bergerak. Maka dia pun makan. Makan sikit. Jadi maknanya, ialah mungkinlah kita, kalau kita nak lihat secara hikmahnya, mungkin Allah Ta'ala yang bagi ilham kepada anai-anai untuk menunjukkan kepada manusia bahawa Nabi Sulaiman dah meninggal. Akhirnya falamma kharra, bila Nabi Sulaiman dah tersungkur jatuh, maka nyatalah kepada jin barulah dia sedar bahawa Nabi Sulaiman dah meninggal. Jadi dia mati dululah, dia meninggal dulu, barulah anai-anai itu yang makan tongkat dia. Tapi kalau dia belum meninggal, memang anai-anai tak makanlah, sebab tongkat tu masih dibawa ke sana sini. Oh, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya sikit, nak minta Ustaz respon sikit berkaitan dengan jin tu, hantu-hantu yang berkeliaran di kampung-kampung kita, misalnya hantu buku. Kita tak nak kepala, tak nak muka tu, macam mana jin nak kaitan, macam mana boleh start respon sikit? Nakut-nakut. Terima kasih. Kita pun tak pastilah hantu-hantu yang berkeliaran kampung kita tu hantu sungguh ke manusia, tak tahulah. Kalau betul lah kita mengandaikan dia adalah jin, sebenarnya tak ada pun istilah hantu tu. Hantu ni sebenarnya jin. Cuma istilah orang Melayu lah. Orang Melayu ni banyak istilahnya. Masuk dalam hutan kena beringat-beringat, dia kata ada orang bunian, makhluk halus. Sebenarnya jin juga, orang bunian pun jin juga. Hantu-hantu yang kita sebut, hantu raya, hantu Pontianak, apa tu. Yalah, minda orang Melayu ni memang banyak lah. Sehingga banyak filem-filem yang dibuat berkenaan dengan hantu. Pontianak Harum Sundal Malam. Bak Pontianak hantu juga. Hantu Kak Limah pulang ke rumah, balik ke rumah, hantu juga. Orang Melayu ni boleh cerita-cerita hantu, main-main hantu. Banyak filem yang dihasilkan berhubung dengan cerita-cerita seram yang kita lihat, benda tu tak memberikan apa-apa kebaikan kepada pembangunan minda, sekadar untuk entertainment, hiburan je. Tapi sebenarnya tak bagus sebenarnya. Tak tahulah, kita nak komen lebih-lebih, nanti penerbit filem marah pula pada kita. Tak bagus tu sebab kita hidup di alam realiti. Jin dan hantu ni di alam gaib. Hantu tu ialah perkataan lain bagi jin. Yalah, kalau dia mari dengan rupa kita kata, kita nampak ngeri, mungkin rambut panjang, mata keluar gini, dia nak menakut-nakutkan kita. Memang kerja dia dah. Dengan apa dia lagi, dengan gigi yang tajam. Memang kita rasa takutlah. Sebab kita tak pernah lihat benda yang sangat mengerikan begitu. Jadi jalannya adalah, caranya adalah kita membanyakkan doa lah. Isti'adah, ta'awuz tu kita dah bincang dah 2-3 hari lepas. Sebelum terkena gangguan makhluk jin, makhluk jahat ni, kita sentiasa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walaupun makhluk tu ada, dengan izin Allah, doa yang kita baca menjadi sebab mereka tak boleh nak ganggu kita. Dan mereka tak boleh nak menampakkan wajah mereka yang buruk tu untuk menakut-nakutkan kita. Itu kalau jin mari dengan rupa yang huduh. Kalau manusia, dia mari dengan kata-kata ugutan, kata-kata provokasi yang menimbulkan rasa takut. Ini pernah berlaku dalam peperangan Uhud. Menakut-nakutkan sahabat. Dia kata, mu nak perang, ramai tentera musyrikin nak serang kamu. Maka Allah Ta'ala beritahu, "Dzalik innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum." Ni puak-puak yang nak menakutkan kamu, mereka adalah syaitan-syaitan yang cuba menakutkan kamu terhadap orang yang nak ikut jalan yang benar. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, sebaliknya Allah Ta'ala kata takutlah kepada aku. Jadi perkataan hantu tu sebenarnya jin juga. Cuma itu istilah yang biasa digunakan oleh orang Melayu kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Boleh saya tanya? Ya, silakan. Ini cuti sekolah ke? Okey.
Gini Ustaz, tadi respon kepada syarah hadis akhir tadi pasal Ustaz sebut penunggak agama kan? Penunggak agama. Jadi kita lihat law ni lah banyak lah, terutamanya tentang produk-produk lah. Kesihatan benda-benda banyak dikaitkan dengan macam tu hingga dia kata dijual air, dan air tu dia telah dibaca oleh budak-budak tahfiz contohlah. Bangun pukul 3-4 pagi baca, jadi benda tu dijual dan di pasar lah. Jadi macam mana dia macam tu Ustaz? Saya melihat perkara itu tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Kalau yalah, maknanya maksud tak perlu ni sebab jika ia menjadi suatu keperluan yang lazim, yang mesti, perkara ini dah dibuat oleh generasi yang awal. Kalau kita kata terjual buat air jampi dengan ayat Quran yang dibaca oleh pelajar-pelajar tahfiz tu suatu keperluan yang lazim, maknanya supaya kita setiap hari kena pergi kedai beli lauk, beli ikan, beli sayur, beli beras, macam itulah. Maka sudah tentu perkara ini dah dilakukan oleh generasi terawal. Tapi kita tak jumpa riwayat zaman dulu mereka buat projek botolkan air, bubuh air dalam bekas dalam plastik. Tak kira lah zaman dulu, mungkin ada cara dia lah. Lepas tu dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dijual. Kecuali yang kita tahu, betul amalan jenis-jenis jampi-jampi air ni dah ada zaman, dalam riwayat disebut zaman Imam Ahmad bin Hanbal pun ada dah. Itu sebagai satu ikhtiar. Tapi bila-bila ikhtiar tu dah melibatkan soal bisnes, perniagaan, jadi dibimbangi hak tujuan saya nak tolong tu jadi kepada ada kepentingan, lebih kepada kepentingan dunia. Bimbang jadi macam tu. Sebab mungkin ada pihak lain yang kita kata menangguk di air keruh. Dia kata ni dia ambil peluang. Dia melakukan penipuan. Kita pun tak tahu, bukan kita nak pergi cek rumah dia. Dia kata air yang saya jual ni telah dijampi, dibaca dengan ayat Quran oleh pelajar-pelajar tahfiz. Boleh jadi dia berdusta, kita tak tahu. Sama ada dia jujur atau dia tak jujur, kita tak tahu. Tapi dia menyebabkan perkara ini beri peluang kepada orang yang berniat tidak baik untuk menangguk di air keruh, untuk buat perkara yang sama tapi dengan cara tipu. Soal orang jujur kita tak pertikaikan, tapi benda tu jadi satu fitnah. Jadi soalnya kalau nak buat gitu, saya melihat lebih baik disediakan air tawar, air jampi tadi bila diperlukan, bukannya siap awal-awal lagi. Bila perlu orang tu nak, kita sediakan, kita buat. Jadi terpulang kepada dia. Sebab seeloknya dalam soal ruqyah syariah ni dia tak tetapkan bayar berapa. Sebagaimana hadis Auf bin Malik, bila dia jampi ketua kampung tu dengan baca surah Fatihah, tak ada pula dia letakkan bayaran, bahkan orang kampung tu pula hadiah kambing kepada dia. Jadi kalau dah awal-awal lagi kita sedia air, antara tujuan dijual dengan kaedah yang disebut telah dibaca oleh pelajar tahfiz surah-surah sekian ayat sekian, kita memang perkara tu menjadi satu fenomena yang menyebabkan macam mana nak cerita, sebab tak adilah, takut jadi gitu, jadi kepentingan dunia mengatasi masalah agama. Ala kulli hal kembali kepada niat masing-masing lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Tak bolehkah selagi? Boleh lagi lah. Nak pukul 8 dah ni. Ada dua soalan. Pertama mengenai nama anak perempuan Kistina. Kistina. Macam mana aja tu? Qaf sin Qaf sin ta nun alif. ta dengan ta. Ta. Adakah ada kena mengena dengan perkataan al-qasitun yang kita belajar hari ni? Asal perkataan. Tu kena wallah kena tengok dalam kamus dulu lah, sebab ni payah ni bahasa ni. Kena tangguh dulu Sarif. Kita kena rujuk dalam mu'jam dulu sebab kena tengok masdah dia. Baik, yang kedua Ustaz. Ya. Pasal hadis Nabi, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu' asy-syamsu safahabi. Ya. Belanja PKP ni kita tak dibenarkan solat berjemaah di masjid. Adakah faham bagaimana mengerjakan haji dan umrah seperti mana sebut dalam hadis ni? Jika kita solat berjemaah di rumah, dengar kuliah tadabbur Ustaz ni sampai habis, lepas tu kita solat duha.
Ya, ya. Cara kita nak aplikasikan hadis tu. Betul. Ya, ya. Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, nak respon yang pertama tadi, rasanya ada dalam mu'ajam apa yang Ustaz Rusdan cari ni, mu'jam Kamus Arabi Ajnabi. Qasata yaqsitu qusutun qasata. Tak tahulah ada tak bawah tu. Akhadha qistahu minat ta'ami. Sebab kalau al-qistu qasata, al-qistu maknanya adil. Bil qist. Al-qist maknanya dengan adil, seimbang. Tapi tak apalah, kita cari lain kali lah waktu tu. Baik, tentang hadis, kita solat berjemaah subuh, kita duduk, kemudian kita berzikir sehingga naik matahari dan kita solat 2 rakaat. Ada ulama kata solat sunat isyraq, ada kata solat sunat duha. Yang pentingnya lepas tu lah, lepas matahari naik, maka kita akan mendapat keajri hajjatin, keajri seperti pahala hajjatin, menunaikan haji, tamatin. Man qa'ada, sesiapa yang duduk selepas dia menunaikan salatil ghadati, salat pagi ni, salat subuh. Cuma kita nak aplikasikan hadis tu dalam situasi sekarang ni sebab kita melihat dari sudut kita nak pahala lah. Nak pahala. Kalau kita berjemaah di rumah, yang pentingnya berjemaah. Kita tak dapat berjemaah di masjid sekarang ni bukan atas pilihan kita, itu atas suasana sekarang ni lah, yang menyebabkan kita tak dapat solat di masjid. So kita boleh solat berjemaah di rumah. Man qa'ada ba'da salatil ghadati, amatan ni tadi, sesiapa yang duduk selepas solat subuh, lalu dia berzikir. Baik, ada setengah lah dia kata yang mana lebih baik, lepas solat subuh tu kita berzikir, kita baca doa, wirid, kita baca Quran, ataupun kita mengikuti majlis-majlis ilmu seperti kuliah subuh, majlis tadabbur macam ni. Maka kita mengatakan majlis ilmu pun zikir juga. Kena faham kedudukan zikir tu ni, kita kena betulkan salah faham kita. Kadang-kadang orang kita dia nampak bila zikir tu setakat subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata itu pun zikir juga, memang zikir. Kita salat pun untuk zikir. Kita menuntut ilmu untuk zikir. Apa sahaja kerja yang kita buat untuk ingat kepada Allah termasuk zikr. Termasuk zikir juga. Jadi lepas ni bila dah selesai majlis tadabbur ilmu, kita dah berakhir, kita pun tunaikan solat, insya-Allah kita meneruskan kabair dengan Allah atas hadis ni, kita akan dapat pahala seperti kita menunaikan haji dan umrah yang sempurna. Sebab bila kita solat di rumah kita berjemaah dan kita follow mana-mana majlis ilmu pun di rumah kita juga, tempat yang sama. Kita tak keluar daripada rumah. Seumpama orang yang solat di masjid, dia duduk di masjid untuk berzikir atau untuk ikut majlis ilmu sehingga naik matahari dan terus dia salat 2 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. 3 kali Nabi ulang tammah, maknanya hebatlah pahala tu. Kita tak perlu nak beli tiket nak pergi ke Mekah untuk haji umrah. Yalah, kalau pergi memang tak boleh pergi sekarang ni. Ni kelebihan orang solat subuh berjemaah, tapi dengan syarat dia kena duduk untuk berzikir. Di sini timbul perbincangan tentang yazkurullah, berzikir ni macam mana. Umum, zikir ni umum. Dalam majlis ilmu zikir, baca Quran pun zikir, kita bertasbih pun zikir juga. Maknanya kita tidak melakukan urusan-urusan dunia yang tak ada kaitan dengan zikrullah. Sama ada zikir tu tasbih ke apa sebagainya, maka insya-Allah dia akan dapat pahala yang besar ni. Insya-Allah. Tapi bukan bermakna bila dapat pahala ni orang tu kata, oh kalau macam ni ustaz, saya setiap hari lepas subuh saya duduk untuk berzikir, baca doa, baca wirid, baca Quran sehingga naik matahari, mana tak payah pergi Mekah lah. Itu kewajipan haji tu bagi orang yang belum pergi, memang wajib haji. Maksud ini dari segi ganjarannya, pahalanya, tidaklah sampai ganjaran ini menggugurkan kewajipan haji bagi orang yang belum haji. Kalau belum haji, haji itu tetap wajib. Tapi dari segi ganjaran pahalanya tetap kena juga. Wa hadza la yughni an hajjatil Islam wala an umratil Islam. Bukan bermakna perkara ini menyebabkan dia dah
rasa cukup. Kalau macam tu tak pergi Mekah lah, tak buat haji itu tak kena juga. Tetapi dari segi al-ajru, pahala tu dikira yusawi. Pahala tu menyamai pahala haji dan pahala umrah. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali dengan ayat yang berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Allah. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.